Okay, so kita mula semula. So sekarang kita akan bincangkan jawapan-jawapan untuk latihan 5.7 lah. So cikgu bagi tengok dulu jawapan dia. Kamu semak dulu. Lepas tu soalan mana yang kamu tidak faham punya ataupun jawapan salah, kamu boleh sebut, cikgu boleh terangkan. So, okay, boleh tengok jawapan dulu. Soalan 1 ada masalah? Kamu jangan main tulis kamu main sebut sebab cikgu sebenarnya tak nampak lah. Okay. Soalan 1 sampai 5 ada sesiapa perlu saya terangkan soalan mana? No respon. Kamu sebenarnya boleh cakap ke tak boleh? Cikgu tak dengar apa-apa suara daripada kamu. Boleh teacher. Boleh ya? Semua okey ya? Yang lain? Dengar seorang satu cakap, kalau dia kata okey, orang lain tak kata tak okey, cikgu angkat semua okey aja. Yang tak okey tu cakap. Okey ada seorang wakil sudah. Tak okey ada? Cikgu bagi 1 minit. 1 minit tak ada orang respon, cikgu angkat semua okey. Kalau semua okey, cikgu akan pergi kepada latihan 5.7 soalan soalan 6. Okay. Sementara tunggu, siapa yang okey sementara tunggu kawan tu, kamu sendiri tengok dululah latihan 5.7 soalan 6 ya. Okey, cukup 1 minit. Tak ada respon. So, angkat semua okey aja. So, kita mula tengok soalan 6 ya. Okey. Soalan 6 ada seutas tawai panjangnya 156 cm dipotong bentukkan 8 segitiga sisi sama seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Panjang sisi setiap segitiga itu akan bertambah sebanyak 1 cm daripada segitiga sebelumnya. Cari perimeter segitiga yang terkecil. So soalan ini kalau banding dengan soalan 1 dan 5 sebelum ini, dia sudah tak boleh main teknik senaraikan. Sebab dia tak memberitahu kita berapa panjang sisi itu. Ya. So sekarang soalan saya, kita nak bentukkan satu janjang. Kita nak bentukkan satu janjang ataupun kita nak bentukkan 3 seputang. Agaknya 3 seputang ini kamu nak terdiri daripada apa? Sebab kita ada segitiga kaki sama. Bila kata segitiga kaki sama, mungkin panjang setiap sisi, mungkin perimeter segitiga, mungkin luas segitiga. So agaknya yang mana satu sesuai untuk tajuk ini? Perimeter. Cadangan perimeter. Okay? Sebab kalau kita tengok di sini, okay, ia ada sebut di sini perimeter. Okay? So eloknya ialah kita gunakan, kita cuba bentukkan janjang yang merupakan perimeter segi pertama, perimeter segi kedua, perimeter segi ketiga. Tapi masalah sekarang, adakah kamu tahu segitiga yang pertama ini berapa perimeter dia? Tahu tak? Tahu. Tak tahu. Nah, itulah masalahnya. Okay? So kamu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat simbol A. Okay, untuk mewakili perimeter. Tapi masalahnya ialah kalau sekarang awak letak A itu sebagai perimeter, maklumat yang kita ada ialah panjang setiap sisi bertambah sebanyak 1 cm. Perubahan yang berlaku ialah pada sisi.
So kalau kamu nak pilih A, adakah kamu nak tahu, adakah kamu boleh tahu segitiga yang kedua A dia macam mana? Boleh tak? Tak. Itu yang dia sebenarnya nak pun boleh tapi lebih susah nak fikir. So di sini cikgu tidak galakkan kamu wakilkan perimeter itu dengan satu huruf. Cikgu lebih galakkan kamu kita cuba gunakan ini daripada pakai sorry ya, software baru cikgu pun ambil masa sikit nak biasakan dia. Okay. So daripada kita gunakan A di sini, cikgu akan galakkan kamu gunakan kalau nak pakai simbol A masih boleh, tapi A itu bukan mewakili perimeter, dia mewakili sisi. Sebab bila dia mewakili sisi, segitiga pertama ialah A, segitiga yang kedua bertambah sebanyak 1 cm. So apakah sisi dia? Segitiga yang kedua. R tambah 1. A tambah 1. Yang ketiga A tambah 2. Sampai sini okey eh? Ikut dengar seorang aja yang cakap. Itu tak ada, wakil seorang aja. Okay. Tak apalah. Daripada tak ada orang respon cikgu Okay. So yang ini kata dia adalah segitiga sisi sama. So maksudnya kalau tapak dia A, sini pun mesti A. Sini pun mesti A. So segitiga kedua ini ialah A tambah 1, A tambah 1. Sebab dia sisi sama. So A tambah 2, A tambah 2. Boleh? Ya? Boleh. Sekarang, tadi, sorry apa dia? Okey ya? So, tadi Okey. kita kata kita nak sebutan kita nak terdiri daripada perimeter. So sekarang soalan saya untuk segitiga yang pertama, apakah perimeter dia? Kita tambah semua sisi kan? So A tambah A tambah A. A tambah A tambah A. Tambah apa? 3R. 3R. Segitiga kedua, A tambah 1 tambah A tambah 1 tambah A tambah 1. 3R tambah 3. 3A tambah 3. Okey, segitiga yang ketiga 3R tambah 6. 3A tambah 6. So, 3 sebutan yang kita ada ialah 3A tambah 3, lepas tu 3A tambah 6. Okey, itu yang cikgu kata ya, soalan yang bercerita sekurang-kurangnya kamu kena buat 3 sebutan tanpa awak-awak kata, cikgu ini JA, ini JG. Macam kalau soalan ini, awak nak tengok maklumat dia ialah tambah sebanyak 1. So ramai orang akan kata, oh cikgu tambah sebanyak 1, ini JA. Di mana beza sepunya dia 1. Itu kesalahan yang biasa kita lakukan. Okay? So kamu mesti dapat 3 sebutan dulu. So kalau kamu tengok balik apa yang kamu buat tadi, okay, sebutan pertama awak 3A, kedua 3A tambah 3, ketiga ialah 3A tambah 6. So ini sebenarnya JA ke JG? JG. Orang kata JG, tak apa, kita checking. Okey, kita checking sebab sini memang tak boleh cepat. Kalau kamu cepat salah lagi kacau. Okey, kita cuba Ada orang kata JA, ada orang kata JG. Okey, siapa yang kata JA punya, kita senanglah ambil 2 sebutan. Contohnya 3A tambah 3. Sekarang kita tolak 3A. Apa yang kamu dapat? 3. Lepas tu ambil lagi sampel yang kedua, iaitu sebutan ketiga. Kita tolak. Sini tolak, sini jangan lupa letak kurungan. 3A tambah 3. Tadi ini letak tak apa, dia tak kacau. Tapi sebutan ketiga dengan sebutan kedua, sebab belakang ini ada 2 sebutan. So kita mesti punya kurungan. Okey, ringkaskan ini. Boleh dapat 3 tak? Boleh. Boleh. So tapi siapa yang kata dia ialah dia itu betul. Okey, kita tengok siapa tadi ada terfikir cikgu itu JG. Tak apa, kita tengok.
Okey, kalau JG dia akan jadi 3A tambah 3. Tapi bahagilah. Kan nisbah sepunya. Bagi 3A. Boleh ringkas? 3. Tak boleh Sebab atas itu ada tambah. Atas itu ada tambah. Boleh, kita boleh ringkaskan dengan kita tarik 3 ini keluar. Jadi A tambah 1. Lepas 3A. Boleh kita potong 3. So bukan 3 yang tinggal, 3 yang hilang. Kita boleh potong 3 ini. So, kalau kita cari dia ialah A tambah 1 bagi A. Bukan 3 Atas itu ada tambah. So kita tak boleh lama kata atas potong, bawah potong. Okay, so sekarang soalan saya, adakah 3A tambah 6 cikgu bagi 3A tambah 3 boleh dapat benda ini? Betul macam tadi, sebab ada tambah cikgu tak boleh terus potong, cikgu tarik 3 keluar. So ini A tambah 2, boleh? Bawah itu A tambah 1. So saya potong. Adakah sama? Lain. Lain. So maksudnya 3A tambah 3, 3A tambah 6 ini dia bukan JG. Sebab kita tapak nisbah sepunya yang berbeza. Apa suaranya? Ya? Faham? Kita kena padam bagian ini sebab kita pula. So, bila kita buat soalan jenis ini soalan yang percaya, macam cikgu kata, selalu kita cari dulu 3 sebutan. Dan bila kita cari 3 sebutan ini, kita buat macam kita tak tahu apa itu janjang. Kita tak tahu apa itu janjang. Kita memang buat macam biasa. Okey. 3 sebutan ini, kita pula ambil sikit masa untuk tentukan iaitu JA ke JG. Macam tadi kan, kalau tadi siapa terfikir JG, lepas tu dia tak pergi semak. Lepas tu seterusnya semua akan salah. So eloknya ialah kamu semak dulu, walaupun bagi cikgu saya rasa tak boleh. Kadang-kadang kita boleh tengah hati tak apa betul. Kamu mesti semak. Cara semak macam cikgu katalah, ambil 2 sebutan belakang. Kalau JA, kamu ambil yang belakang, tolak depan. Lepas tu ambil pula sebutan kedua dan ketiga. Tapi sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Yang belakang tolak depan. Macam tadi kita dapat 3, ini pun 3, maka sekarang saya bolehlah gunakan rumus janjang, yang di mana saya akan gunakan rumus janjang aritmetik, di mana saya tahu apa yang saya tahu ialah beza sepunya saya 3. Tahu sebutan pertama saya ialah 3A. Sekarang baru baca balik soalan. So sebenarnya ada berapa maklumat kita belum pakaikan. Apa maksudnya 156 ini? Hasil tambah. Maksudnya lapang ini? Itu yang penting. Hasil tambah. Hasil tambah. Ya. So 156 ini mewakili hasil tambah S. Tahu hasil tambah berapa dah? Berapa sebutan dah? 8. 8. Inilah maklumat. Ini sebenarnya N kita. So kita tahu ini ialah S8. So lepas tu kita buat aje lah. S8. So apakah rumus? Rumus saya? Rumus dulu. Mana satu? N tolak N bagi N bagi ya, betul. Betul. Penting dia cikgu dengar je cikgu tahu rumus dah betul. M per 2A bagi 2A darat 2A N tolak 1D N tahu tak? Kita tahu. N tahu. 8. 8. Kita pun masukkanlah 8 per 2
2 kali A tahu tak? 2 darab 3R. Ya, A 3A tambah N tadi kita kata 8 tolak 1. D tahu tak? D tahu tak? 3. Ya, di sebelah kiri. 3 ialah 3. 3. Okey. Kita cek padan sikit, ruangan tak cukup. Okey, kalau setakat macam ini, kamu boleh cari nilai dia tak? 8 2 kurungan 2 kurungan 3A tambah 8 tolak 1D. Boleh dapat satu nilai tak? Boleh dapat nilai satu sisi segitiga. Sorry, apa dia? Sebenarnya kalau kamu tengok Perbezaan nilai satu segitiga. nilai Satu tak, sisi maksud saya kalau ini dari sini mana dia? Kalau dari sini sampai sini, kamu boleh tak tekan kalkulator ke belakang? Boleh ke tak boleh? boleh. Habis macam mana you nak tekan R itu dalam kalkulator nanti? X pin. Okey, pakai X pin. Lepas tu sama dengan tu you pun pakailah pink color. Dia sama dengan apa? 156. Ya. Okey. Tu S8 ini kita tak boleh biarkan dalam S8. Kita sebenarnya tahu jawapan dia ialah 156. So kamu kena tulis ini sama dengan 156. Okey. So lepas itu nanti kamu tekan kalkulator untuk siapa kalau manual kamu tak boleh. Cikgu saya tak berapa pandai buat manual, maka tak apa. Kamu boleh tekan ini dalam kalkulator macam kawan kamu kata R itu ialah X sama dengan tu kamu pakai pink color punya. So lepas tu kamu tekanlah shift calculate. Okey. Apa jawapan dia? 3. Okey, orang yang sudah apa jawapannya? 3. 3. 3 ni ialah apa? Tahu? R. Kamu kata 3? Okey. Kamu shift calculate dapat 3 Okey. So, jangan lupa gunakan shift calculate tak boleh macam cikgu tulis macam ni sama dengan 3. Mesti menyatakan apa yang kamu tengah cari itu. Calculator memang cakap X sebab setiap kali kita dapat tekan X kan. So kamu sendiri kena tulis ini ialah A. Kalau siapa tulis X sama dengan 3 ataupun tulis 3 saja tak ada makan. Okey, cikgu cuba buat menu untuk bahagian ini Tapi kalau siapa tidak mampu buat bahagian algebra ini, jangan risaulah dia kamu dapat makan saja. Okey, cikgu kena padam sikit ruangan tak cukup untuk saya. So maksudnya dalam exam sebenarnya tak ada masalah kalau kamu setakat kamu tulis saja persamaan ini, kamu tulis saja persamaan ini, kamu tulis ini. Tak ada masalah, kamu akan dapat makan penuh. Ini kalau siapa boleh buat algebra, cikgu akan galakkan kamu cuba juga sebab cikgu tak nak terlalu bergantung kepada kalkulator. Kalau kamu terlalu bergantung kepada jadi soalan yang rumit sikit kamu tidak buat. Okey, kita cuba buat manual Okey, macam mana nak buat? Cadangan? Buat pesan. Bagi 8 bagi 2. Okey, kita buat 8 bagi 2 dulu. Kita dapat 4. Okey, lepas tu 6R. okey, dalam ini kita boleh kembangkan ini 6A Tambah Tambah 7 darab 3. 21. Ya, 7 kali 3, 21. Jadi ni 8 tolak 1 ialah 3. 7. Lepas tu 7 kali 3, kita dapatlah 21. Sama dengan 156. Okey, sambung. 4 dah. 6. Okey, kembangkan. 24 R.
Okey, so kamu nak kembangkan. Sebenarnya terpulang kepada kamu kamu nak pindah pun boleh, kamu nak kembangkan pun boleh. Jawapan serupa je, jangan risau Okey, cikgu kembangkan 24A tambah 84. okey 84 sama dengan 156. Okey, lepas tu Pindahkan Pindah. 84. 84 pindah ke sana jadi Tolak. tolak. Okay, Tolak. berapa? 156 tolak 84. 72. 20 72. 72 okey 24 2 bahagi 24. A sama dengan 3. 72 bagi 24. 22 bagi 24. Boleh dapat 3. Dapat. Dapat. Okey, tapi jangan happy sangat. Kena pastikan kita sudah jawab soalan. Sebab soalan ini bukan tanya awak apakah nilai A. Soalan ini tanya apakah perimeter segitiga terkecil. So, apakah perimeter segitiga terkecil ni? 9. Kamu jangan 3 dah. Ya, tadi kamu punya A mewakili sisi saja. 3 darab 3. Ini A kan? So sekarang ini 3, 3, 3. So apakah perimeter kamu? 9. 9. So kamu kena tulis keluar perimeter ialah 3 kali 3 iaitu 9. Ya. Boleh So soalan jenis ini dia lebih susah sikit sebab kita terpaksa gunakan formula lah sebab kita sudah tak boleh senaraikan. Ada siapa lagi nak tanya tentang soalan ini? Bagaimana tak jelas? Jadi dengan 2 suara aja. Satu wakil lelaki, satu wakil perempuan. Nak apa? Kurang-kurang ni ada orang respon saya. Okay, yang ada masalah sekarang cikgu bagi masa untuk kamu tanya bagaimana kawan terlalu cepat tak boleh ikut. Tak apa. Boleh tanya mana-mana tu. Cikgu kenapa jadi macam ini? Kenapa jadi macam itu? Ada siapa nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nak kecil. Nak kecilkan Sekejap. Macam mana nak kecil sini? Boleh pula. Kejap. Ini maksimum alamat. Ini maksimum ruangan cikgu boleh dapat untuk kamu. Raja menunjukkan sebahagian daripada susunan patu-patu yang sama saiz Maksudnya setiap ini, setiap patu itu ialah sama saiz lah. Berapa tinggi, berapa panjang dia tetap. Itu. Kita simak yang nanti kita pakai naik atas Bilangan kata pada baris yang paling bawah ialah 100 ketuk. Maksudnya ialah maksudnya ialah dari sini sampai sini ada 100 ketuk. Lepas tu bilangan patah adalah 2 ketuk kurang daripada baris yang di bawahnya. Maksudnya bila naik atas kurang 2 ketuk. Sebenarnya kalau kamu tengok gambar pun nampak sebelah kiri kurang 1. Sebelah kanan kurang. Maksudnya untuk baris ini kita ada berapa ketuk? 98. 98 ketuk. Itu maksudnya. Boleh itu maksudnya. Dia kata pada baris-baris yang berikutnya. Maksudnya yang seterusnya pun sama keadaan dia. So atas ini kurang lagi 2 ketuk. 96.
96 ketul. Itu masuk ayat itulah. Okay. Okay, itu masuk ayat tu. Okay, lepas tu dia kata tinggi setiap ketul patah itu ialah 6 cm. Itu memang ada dalam gambar raja dia. Maklumat ini ada di sini ya. Okay. Memang bila kamu tengok soalan matematik ataupun matematik tambahan, bila dia ada gambar raja, memang ada masanya kamu akan nampak maklumat itu diberi dalam dua tempat. Contohnya yang 6 cm ini. Dalam gambar dia label kepada kita 6 cm. Tapi dalam ayat itu pun dia sebut sekali lagi. Tapi ada juga maklumat yang macam tadi, yang 100 ketul tu. Kalau setakat tengok gambar raja, kamu tak dapat maklumat itu. So kamu kena baca ayat dia baru, oh itu 100 ketul. Okay? So biasakan bukan tajuk ini saja. Bila bila satu soalan matematik diberi, kamu dalam soalan itu ada gambar raja, ada ayat dia. Ambil sikit masa, baca ayat itu. Dan bila baca ayat itu, jangan baca macam baca buku cerita. Kamu baca, kemudian kamu cuba rujuk balik gambar raja itu. Supaya kamu macam tadi, bila cikgu baca, cikgu dapat, oh itu 100 ketul, itu 98 ketul, itu 96 ketul. Benda yang saya dapat maklumat gambar itu, cikgu masuk dalam gambar raja saya. Okay? Kalau yang sama itu, kita baca je lah, tak ada apa. Okay? Supaya nanti bila kita nak fikirkan cara buat, kita tak adalah maklumat ketinggalan. Okay, kita sambung balik. Ali membina sebuah tembok dengan mengusung patah mengikut susunan itu. Sebenarnya ini adalah apa, hanya kita tahulah ini adalah satu tembok. Sebenarnya pagi ni, kita orang matematik, kita tak kisahlah Ali yang bina ke cikgu Catherine yang bina. Tak ada beza untuk kita. Tembok ke, dia nak buat dinding ke, dia nak buat, tak kisahlah dia nak buat apa. Tak ada kaitan sebenarnya. Okay? Yang bagi kita ialah cara dia susun kita sebenarnya. Okay, lepas tu dia kata, bilangan patah pada baris yang paling atas ialah 4 ketul. Maksudnya dia akan susun ini, logiknya lah kan, dia mula-mula banyak, lepas tu jadi kurang. Nah, ikut ayat ini paling atas itu ialah 4 ketul. Maksudnya yang paling atas ini 4 ketul, paling bawah ini tadi ada 100 ketul. Okay, itu masuk ayat ini lah. Nah, so kalau kamu tengok 4 ketul ini pun satu maklumat tambahan. Dia tak bagi dalam gambar raja. Okay? Berapakah tinggi tembok itu? So sekarang soalan saya, kamu nak bentukkan sebutan kamu itu terdiri daripada apa? Cadangan? Sebutan terakhir. Jangan batu-batu. Cikgu bukan tanya soalan ini, tanya awak. Apa? Maksudnya sekarang kita tahu itu ialah satu soalan janjang. So kamu kena tahu dulu sekarang janjang saya terdiri daripada apa? Sebutan pertama saya mewakili apa? Macam tadi. Okey, cikgu itu mewakili perimeter segitiga. Yang ini? Bilangan batu-batu. Bilangan patah. So, sebenarnya ikut kamu. Boleh tarik atas sampai bawah, boleh tarik bawah sampai atas. Kamu nak ikut arah mana? Dari bawah. Kalau saya pun pilih bawah ke atas. Sebab apa? Sebab kalau kamu tengok maklumat yang kita ada ialah 100, 98, 96 tak 4. Atas baru ada 1 nombor. Bawah sudah ada 3 nombor. Eloknya saya pakai bawah. Tapi kalau kamu kata, cikgu, atas pun ada 3 nombor. Kamu boleh unjukkan tak? Boleh. Satu ialah 4. Yang kedua? 6, 8. So kalau cikgu nak pakai ini, cikgu tak kata salah. Boleh. Dari atas sampai bawah. Tapi cara fikir kamu kena terbalik lah. Sekarang bukan kurang 2, tapi tambah 1. Dari atas sampai 2. Okey. So 3 sebutan yang kita ada ialah 100, 98, 96. Cikgu pakai yang bawah punya. So ini JA ke JG? JA. JA. Kita sepunya kamu?
2. Negatif 2. Jangan lupa nombor belakang tolak nombor depan. So, Negatif 2. negatif 2. Negatif Bukan 2 negatif 2. Betul ke? 96 tolak 98, negatif 2. Kalau betul, okey. So, ini ialah JA, beza sepunia negatif 2. Di mana sebutan pertama dia? 100. 100. So, kita sudah bentukkan janjang lah. Tapi masalahnya, sekarang soalan tanya saya, berapakah tinggi tembok itu? So, apa kaitan dengan janjang kita? Nak cari sebutan keberapa supaya kita boleh darab sebutan keberapa tu dengan sentimeter tu. Kan teacher? Ya, betul. Okey, so kita perlu tahu dulu sekarang tembok ini sebenarnya ada berapa baris? Tembok ini ada berapa baris? Sebab logiknya kalau saya tahu dia ada 10 baris, 10 kali 6 sebab dia setiap itu 6 cm. So 10, kalau ada 10 baris, 10 kali 6 cukup 60 cm. Dia pakai idea macam ini. Tapi macam mana kita nak tahu dia ada berapa baris? Guna rumus. Apa? Okey, gunakan rumus apa? Rumus sebutan ke n. Sebutan ke n. Okay, Tn lah maksudnya. Tapi apa yang kamu tahu tentang Tn ni? Sebab kamu kata kamu nak cari n ini kan? Kalau ikut rumus, apa rumus kita? N. A tambah Okay, A tambah JA punya, jangan salah gunakan. Okay, kamu tahu kamu nak cari M nanti. Kalau ikut tadi, kita sudah ada A, kita pun sudah ada D. Tapi kalau setakat macam ini, kamu masukkan nilai ke dalam. Okey, ini 100 tambah ini tak tahu. Tolak 1. D kamu negatif 2. Tn n Tn tu 4. Ya, okey. Soalan ini sebenarnya kita tahu dia paling atas, maksudnya hujung sekali dia ialah 4. Okey. So kita akan kata dia sama dengan 4. So kalau kamu tak biasa ditulis di sebelah kiri, kamu nak tulis di sebelah kanan pun boleh ya, tak kisah. Boleh? So kita bilanglah N kita berapa. So siapa yang pakai kalkulator boleh mula pakai kalkulator, ya. Nanti cikgu tunggu jawapan kamu Okey, siapa yang pegang pakai kalkulator? Manual buat punya. Jom kita buat bersama. Yang kalkulator sambung tekan Okey, macam mana? Siapa nak buat manual ni? Bawa 100. Kan? Nak ikut siapa? Okey lah, kita panggil lelaki dululah sebab perempuan selalu jawab cepat. Saya sebenarnya lelaki sebab saya tak tahu siapa yang cakap. Okey, kita panggil peluang lelaki lah sebab dia selalu slow sikit. Cepat cikgu ambil idea dia. Okey, cikgu ikut kamu. Kamu nak kembannya? Cikgu ikut kamu Tapi perempuan tadi kalau you nak pindah 100 itu pun betul Okey, kemban lelaki. Tolak 2n Tolak 2n betul. Tambah 2. tambah 2 sama dengan 4. Tambah 2 sama dengan 4. Okey, sambung. Tolak 100 100 tolak 2. tolak 2. Tolak 2n ni. Tolak dengan 2. 2n. Bukan. Sorry. Tolak dengan 2. Tak bawa 100 dengan 2 tu bawa ke kanan. Kejap. Padam. Sekali lagi. 100. Buat satu keputusan. Kamu nak buat apa? Nak ringkas dulu ke? Nak pindah ke? Jangan ni. Itu nak tamat. Dua-dua nak buat. Di mana ni nak buat? Pindah. Okey, pindah. 100 pindah kanan. Pindah kanan. Yang akan dipindahkan? Mana tadi? 100 ke? 2n ke? Pindahkan.
100. 100. 100. Sahaja dia pindah jadi 4 tolak 100. Ada lagi nak pindah? 2. 2. 2 pun nak pindah. Tambah 2 jadi tolak 2. Tinggal tolak 2N di sini. So 4 berapa? Negatif -98. 96. 96? 98. Jajah 98. 98. Okay, lepas tu macam nak pindahkan negatif 2 tu? Bawa ke Bahagi. bawah. Bahagi. Okay, kita jadi bahagi ataupun kawan-kawan berkata letak bawah. Tak apalah, janji faham maksud dia. Okay, darat negatif 2 jadi bahagi negatif 2. Dapat jawapan? 49. 49. 49. Tadi siapa yang tekan kalkulator punya? Betul ke jawapan 49 tu? Ada orang pakai kalkulator ke? Baik, tak ada orang pakai? Betul. Betul betul Yang kamu terus tekan dari sini aja betul Okey. Dapat 49. Ingat, itu bukan jawapan ya. Sekarang kita tahu dia ada 4 baris. Jawapan tinggi dia Darat dengan Darah 6. Darab dengan so kita kumpullah 49 kali dengan 6. So 294. 294. 294. Oh, nak. Punya itu ikut jalan bersama dengan saya. Kejap. Okay. So, kalau kamu tak erti tulis unit, tak payah tulislah. Okay. Sangat pasti baru tulis unit. So, unitnya sebenarnya CM lah. Okay. Tapi dalam matematik tambahan tingkatan 5, kalau kamu tulis unit tak tolak maka, so terpulang kepada kamu. Hanya tulis bila kamu sangat pasti. Okey, soalan B. Jumlah harga patah yang digunakan jika harga seketul patah ialah 40 sen. Jumlah sebutan. Nak cari. Jumlahkan semua sebutan. Okey, betul. Baris bawah ada 100 ketul. Lepas tu ada 98 ketul. Ada 96 ketul. So kalau kita nak tahu berapa patah telah digunakan, kita akan tambahlah 100 tambah 98 tambah 96 dan seterusnya. Itu yang dikatakan SN. SNN kita berapa tahu tak? 49. Tadi kita sudah cari. N kita 49. So kita cari S 49. Apakah rumus dia? M bagi 2. Okey, betul. M bagi 2 punya. Okey, kita tukar bawah. N bagi 2. Kita masukkan nilai N 49. 49. 49. A 100. 100. N 49. ulit balik kan? Tolak D Negatif 2. negatif 2. Okey. Masuk isi Ini perlu pakai sheet calculate ke? Tak. Payah sebab semua nombor di sebelah kanan kita. So tekan saja, okey? Kita tekan saja daripada 49 per 2 tekan sampai hujung. So cikgu nak jawapan. 2,548. Okey, kejap. 2,548. 48. Super. Tengok balik. Adakah itu jawapan kita? Tak. Kali Kita dengan baru cari. Untuk pena tempo ini kita perlu 2,548 ketul patah. So sekarang jumlah yang diperlukan, harga yang diperlukan. 40 sen. Kita pun ambillah 40 sen tu. Darab dengan 258. Jawapan?
1019 ringgit. Kejap. 19 1019.2. Saya salah tulis. Kejap. 1019.20 sebab kamu sudah tukar ke ringgit Malaysia kan? Kalau siap tadi, siapa terus tekan aja 40 kali 2548, maka kamu akan dapat 10190. Tak apa. Sebenarnya dalam exam kamu boleh tulis macam ini. Sebab maksudnya, kalau kamu tahu itu sebenarnya ialah sen. So kawan kamu, kita biasanya jaranglah kita pakai sen sebab kita besar nilai kan. So kawan kamu tukar kepada ringgit Malaysia. Tapi jangan bagi saya 101920 tiba-tiba bubu RM di depan. Tulislah lagi. Kalau tulis pastikan unit mesti betul. So kamu boleh bagi saya bahagian bawah ini, boleh juga bagi bahagian atas. Sebab soalan ini, B ini dia tidak wajibkan. Jawapan kita mesti dalam ringgit Malaysia. Walaupun dalam kehidupan hari kita, kalau nombor sangat besar, kita jarang sebut dalam exam. Kita biasanya sebut dengan ringgit Malaysia. Okey, ada masalah untuk soalan 7 ini? Tak ada. Okey Okey, soalan 8 ini cikgu hanya akan bagi tips sikit sebab cikgu nak kamu jawab sendiri dan besok cikgu akan bagi jawapan ya. Okay. Hari ini satu latihan ini. Tapi cikgu bagi tips sikit. Okay. Raja menunjukkan pandangan sisi sebahagian tangga yang dibina daripada blok simen. Tebal setiap blok tu 15 cm. Ini maklumat yang repeat Ayat ada, gambar raja pun ada. Panjang blok yang pertama, ialah 985 cm. So di sini kamu jangan kata, cikgu saya mana tahu yang pertama di mana. Kamu tengok dalam gambar raja, so kamu fahamlah. Nanti ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga dan ke atas. Cara dia sebut ialah ke atas. Boleh ya? Lepas tu dia kata panjang setiap blok yang berikutnya adalah perturutan yang berikutnya ialah 30 cm kurang daripada blok yang sebelumnya. Kalau kamu tengok memang kamu nampak pun kan. Kamu nampak sendiri pun di sini kalau kamu tengok dia tolak 30. Tolak 30. Ini pergi sini tolak lagi 30. Ya? Okey. Okey. Soalan saya ialah kalau kamu nak benakan seputang untuk janjang ini, agaknya dia terdiri daripada apa ya? Panjang blok. Baik. So nanti ini ialah 985. Sorry. 955. 925. So kamu, ini jangan bagi jawapan, bagi semua orang fikir sendiri Kamu sendiri fikirlah JA. Kalau JA mesti tahu apakah beza sepunya, apakah seputang pertama. Kalau JG pun sama apakah beza sepunya, apakah nisbah sepunya. Apakah nisbah dengan apakah seputang pertama. Ya? Okey. So soalan pertama saya, tinggi tangga yang hendak dibina itu ialah 3 meter. Apa kaitan 3 meter ini dengan soalan kita? Okay. 3 meter. Kita nak cari ada berapa sebutan sebenarnya. Kita tak tahu kan? Boleh tahu? Okey. Kita sebenarnya ialah kita nak tahu ada berapa sebutan. Mana daripada maklumat ini kita boleh tahu? Macam mana daripada nilai 3 meter ni, saya boleh tahu dia ada berapa sebutan? Bahagi dengan 15 cm. Ya. Soalan ini kalau kamu tengok, dia sebenarnya macam tadi, tapi dia terbalik punya keadaan. Sekarang saya beritahu kamu, tangga ini ada 3 meter. Dan setiap tangga 15 cm. So arah terbalik kita fikirlah. Dengan itu,
Karbon 2 ini kamu boleh tahulah ada berapa baris. Bila kamu tahu ada berapa baris, 200. itu soalan tanya. Panjang brok yang paling atas. Maksudnya, apa ditanya oleh saya? Sebutan ke N. Dia tanya sebutan ke N. M itu berapa? Bergantung kepada inilah. Kalau kamu kata, kalau kamu tadi bilang ada 10, maksudnya sekarang saya tengah tanya D10. Itu ya. Okey, soalan 2. Jumlah panjang brok-brok itu. Apa tu? Hasil tambah semua sebutan. Ya, hasil tambah. Sekali lagi, ini ialah SN. So, tadi ada berapa baris, dan ini berapalah. Nanti kamu cuba buat, besok cikgu bagi jawapan. Okey, soalan B. Soalan B ni dia gunakan sikit pengetahuan apa yang sangat susah. Okey, dia tanya, berapakah tinggi maksimum tangga itu? Kalau sekarang cikgu bina tangga ini, cikgu bina tangga ini, tulisan macam tu ya. Bina. Kali ini cikgu tak hadkan, mesti 3 meter sebab cikgu tanya apa tinggi maksimum. Katanya tinggi. Benar tidak? Benda apa yang dia nak cakap ni? Tinggi maksimum. Apa berlaku? Kenapa dia sebut maksimum di situ? Okey, macam mana? Cuba fikirkan. Dia maksud dia macam Sebutan terakhir. tangga. Sebutan terakhir dia macam mana? Sebutan terakhir panjang tangga tu mesti tak boleh kurang daripada kosong. Ya, okey. Idea ini betul, okey. So dia kamu tengok cikgu lukis ni. Okey, mula-mula 985, 955, 925. Makin lama dia makin pendek sikit, makin pendek. Sampai satu tahap dia akan jadi sangat kecil. So sampai bila kita tak boleh buat? Di mana waktu ini dia punya panjang sudah penilaian negatif. Sebab kalau penilaian negatif apa maksudnya? Maksudnya dia tak Dah. Kosong boleh tak? kosong tak Kalau boleh. panjang itu ialah kosong. Tangga itu tak wujud. Betul. Panjangnya 0 cm. Kalau jumpa bijak atas dia. Tak ada benda di situ pun sebenarnya. So maksudnya ialah panjang paling atas ini mesti lebih besar ataupun sama dengan kosong. Kalau dia sudah sama dengan kosong, tak boleh lah. Kalau dia negatif, tak boleh lah. So, untuk buat soalan ini, kamu boleh gunakan kaedah rumus kalau kamu nak. Kalau tidak, kamu boleh gunakan kaedah senarai ya. Kamu senarai lah. 985, 955, 925. Pakai kalkulator lah. Jangan pergi pakai kira one by one macam tu. Kamu tekan tulis sehingga kamu dapat satu nombor. Dia mungkin kosong, dia mungkin negatif. Bila sampai situ awak lah. Dengan ini lepas tu awak bilang, okey, sini ada berapa nombor saya sudah tulis. Sebab berapa nombor kamu sudah tulis sebelum dia sampai nombor, itulah menunjukkan ada berapa baris. Bila kamu tahu dia ada berapa baris, bolehlah kamu cari tinggi dia. Cuba fikirkan ini idea untuk soalan ini. Okay? Soalan jam-jam ini yang tercerita ini sebenarnya banyak cikgu mampu senaraikan semua. Boleh dikatakan setiap kali SPM satu soalan baru dikeluarkan. So, cikgu hanya ajar kamu cara fikir. Cikgu tidak mampu mengajar semua contoh ini. So ini yang cikgu mampu bagi sampai sini untuk soalan janjan yang ada cerita punya lah. So kerja untuk hari ini ialah soalan 8. Okay. So untuk nanti soalan Google Form saya, okay. Soalan Google Form saya, cikgu akan bagi soalan, cikgu hanya uji satu saja. Cikgu akan bercerita, lepas itu cikgu akan, kamu hanya perlu bagi saya maklumat. Yang cikgu cerita adalah satu soalan janjang aritmetik ke soalan janjang geometri. Boleh Kalau dia ialah satu janjang
aritmetik, cikgu nak kamu sebut kepada saya apakah beza sepunya dia. Bukanlah, cikgu akan bagi kamu pilih lah apakah beza sepunya dia. Kalau jantan geometrik, apakah nisbah sepunya dia. Cikgu nak jawapan macam ini saja. Boleh? Dalam Google Form nanti, cikgu bagi satu cerita. Ada cerita, kamu hanya setakat faham cerita tu, lepas tu kamu bagi maklumat ini janjang aritmetik ke janjang geometri. Okey? Kalau dia ialah janjang aritmetik, cikgu akan bagi pilihan jugalah D dia berapa. Okey, kamu tengok mana satu kamu pilih. Kalau janjang aritmetik, A dia berapa. Tak payah jawab yang seterusnya. Itu saja kamu cikgu nak. Sebab ini bahagian yang paling penting. Salah tentukan bahagian ini, tajuk soalan ni habis semua. Boleh? So, setakat hari ini saja, kelas hari ini. Ada apa lagi nak tanya? Ada sesiapa nak tanya sesuatu apa-apa? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kamu boleh mula live lain.